Selamat sejahtera. Menurut kajian yang dijalankan oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan Negara pada tahun 2012, didapati bahawa sisa makanan merupakan antara sisa yang paling banyak dihasilkan di Malaysia, di mana ia meliputi kira-kira 31% hingga 45% daripada jumlah keseluruhan sisa yang dijana setiap hari. Walaupun isu pengurusan sisa pekerjaan ini hangat dibicarakan, namun ada lagi pihak yang masih tidak peka dan memandang serong terhadap isu ini. Dalam konteks ini, tidak terkecuali juga Pasar Borong Kuala Lumpur yang terletak di pusat bandar Utara Selayang. Pasar Borong Kuala Lumpur ini merupakan pasar yang mempunyai 448 gerai dan dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu buah-buahan, sayur-sayuran dan juga makanan laut. Melalui pemantauan, di sini bolehlah kita melihat sampah, terutamanya sisa sayuran, bertaburan di kawasan persekitaran Pasar Borong ini. Bagi mengetahui maklumat yang lebih lanjut mengenai isu ini, pihak kami akan menemubual Encik Aiman, salah seorang peniaga di Pasar Borong ini, yang juga merupakan antara mangsa akibat isu pengurusan sisa pepejal. Marilah kita mendengar pandangan Encik Aiman berkaitan dengan isu ini. Pada pendapat saya terhadap situasi ini adalah amat membimbangkan dan perlu diberikan perhatian, di mana bau daripada sampah yang terkumpul ini membuatkan kami sebagai peniaga dan para pelanggan tidak senang akan bau ini. Dan juga situasi ini disebabkan oleh tiada sistem pengurusan sampah yang baik di kawasan pasar ini. Oleh sebab itu, para peniaga menghadapi masalah untuk melupuskan sisa-sisa pekerjaan mereka. Dan disebabkan oleh terlalu ramai peniaga yang berniaga di sini membuatkan sisa pekerjaan itu semakin bertambah. Malah membuatkan kami rasa bimbang, para pelanggan semakin lama semakin berkurang. Hal ini membuatkan pendapatan kami menurun secara drastik dan membuatkan kami tiada pendapatan. Jadi saya sebagai wakil peniaga di sini ingin memohon kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan atas masalah ini agar dapat menangani masalah ini dengan lebih berkesan. Kami juga meminta agar sistem pengurusan sampah di kawasan pasar ini lebih baik dan lebih teratur bagi mengelakkan pembuangan sisa pepejal di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Baiklah, terima kasih Encik Aiman kerana sudi berkongsi pandangan dan meluangkan masa. Seperti kita sedia maklum, kerjasama pelbagai pihak, terutamanya pihak berkuasa tempatan seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Pengarah Urusan Konsortium Pasar Borong Sendirian Berhad, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara dan Jabatan Alam Sekitar amatlah diperlukan. Selaras dengan itu, pandangan telah diminta daripada salah seorang ahli parlimen bagi membincangkan peraturan-peraturan berkaitan dengan isu pengurusan sisa pepejal. Berdasarkan isu sisa makanan bertaburan di Pasar Borong Kuala Lumpur di pusat bandar Utara Selayang, terdapat beberapa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang pertama, peraturan-peraturan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam, skim bagi sisa pepejal komersial, perindustrian dan keinstitusian 2018. Berdasarkan peraturan tersebut yang keenam, pihak konsortium Pasar Borong yang merupakan penghasil sisa pepejal komersial atau seseorang yang memiliki sisa pepejal komersial hendaklah melantik seorang
pemegang lesen bagi perkhidmatan pemungutan untuk mengusahakan atau menyediakan perkhidmatan pemungutan mengikut kawasan skim dan jenis-jenis sisa pekerja komersial, perindustrian dan keinstitusian sebagai yang dinyatakan dalam Peraturan 4. Seterusnya, bagi seseorang yang menyediakan perkhidmatan pemungutan haruslah mematuhi peraturan-peraturan pengurusan sisa pekerja dan pembersihan pelesenan, pengusahaan atau penyediaan perkhidmatan pemungutan bagi sisa pekerja komersial perindustrian dan keinstitusian 2018. Seseorang yang berhasrat untuk mengusahakan atau menyediakan perkhidmatan pemungutan bagi sisa pekerja komersial iaitu sisa makanan yang dihasilkan oleh pasar borong tersebut harus memohon kepada Ketua Pengarah dengan mengemukakan suatu permohonan bertulis bagi suatu lesen kepada perbadanan dalam bentuk yang disediakan oleh Ketua Pengarah. Dengan mematuhi dua peraturan yang dinyatakan di atas, perkhidmatan pemungutan bagi sisa pekerja komersial itu dapat dijalankan dan sisa-sisa pekerja di pasar borong tersebut dapat diuruskan dengan sistematik dan berkesan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Ahli Parlimen bagi maklumat yang telah dikongsi. Seterusnya, pihak kami akan meminta pandangan daripada pihak Jabatan Alam Sekitar bagi mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas mengenai isu pengurusan sisa pekerja ini. Silakan Cik Shui. Jabatan Alam Sekitar telah menerima report tentang isu tersebut dan kami telah tentukan beberapa tindakan untuk menyelesaikannya. Antara penyelesaian isu sisa makanan bertaburan ialah menerusi penyediaan tapak sisihan sayur-sayuran secara sistematik. Konsortium Pasar Borong Sendirian Berhad menyediakan sebuah tapak khas sebesar 400 meter persegi di perkarangan pasar berkenaan, khususnya untuk penyisihan sayur-sayuran. Dua agensi yang bekerjasama iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bertindak dengan menyediakan tong sampah khas untuk sisa sayur-sayuran sahaja. Sementara Alam Flora pula membekalkan tong AO, roll on roll off, untuk sisa pekerja lain. Seterusnya, pihak konsortium Pasar Borong juga menetapkan garis panduan dengan mewajibkan peniaga dan peruncit untuk menyisir sayur-sayuran, mengasingkan sisa dan buang ke tong khas yang disediakan. Selain itu, pihak konsortium Pasar Borong juga menjalinkan kerjasama dengan Dasto Sendirian Berhad untuk membekalkan sisa sisihan sayur-sayuran kepada sumber makanan kepada lawa, serangga, lalat askar hitam, Hermastia illusion. Lawa serangga ini padat dengan sumber protein, akan diproses dan dijual sebagai makanan ikan hiasan atau makanan ternakan seperti ayam. Manakala residu yang dihasilkan oleh lawa lalat ini dijadikan sebagai baja organik. Dengan tindakan yang disebut, 80% daripada anggaran 440 kg sampah setiap hari membabitkan sisa organik daripada sayur-sayuran dan buah-buahan yang dibuang oleh peruncit serta peniaga ditukar kepada sesuatu yang boleh dimanfaatkan golongan lain. Ia juga mengurangkan sisa organik daripada sayur-sayuran dihantar ke tapak pelupusan sampah Bukit Tagar dan menjimatkan kos pengurusan serta mengurangkan kebergantungan terhadap tapak pelupusan sampah yang kini mengalami isu kekurangan tapak pelupusan. Terima kasih kepada Cik Shui atas jawapan yang cukup bernas. Oleh itu, terbuktilah bahawa pihak yang bertanggungjawab sedang melakukan sebaik mungkin bagi menangani isu ini. Soalan terakhir akan ditujukan kepada mangsa. Jadi, apakah pandangan Encik Aiman terhadap cabaran-cabaran yang dihadapi dalam isu pengurusan sisa pekerja ini? Okey, baik. Kebiasaannya dalam kalangan peniaga dan peruncit seperti kami tidak mempunyai pengaturan terhadap kepentingan pengasinan sampah dan menyebabkan kami membuang sisa makanan serta sampah lain ke dalam tong yang sama. Ini menyukarkan pengurusan sisa sampah dan mengakibatkan pembaziran atas sisa pekerja yang boleh dikita semula dan sisa makanan yang boleh dijadikan kompos.
Selain itu, ketidakpatuhan sesetengah peniaga dalam mematuhi peraturan juga antara cabaran dalam isu ini. Keengganan sesetengah peniaga dan peruncit dalam mengikuti garis panduan akan menyebabkan tindakan-tindakan yang telah diambil sebelum ini menjadi sia-sia dan tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Kesannya, sisa sampah tidak dapat diuruskan dengan baik. Justru, sikap mementingkan diri menyebabkan isu pengurusan sisa pembejar semakin berleluasa. Kelemahan lain dilihat dalam pengurusan sisa sampah di kawasan Pasar Borong ialah kos pengendalian dan kebergantungan terhadap tapak perupusan sampah yang meningkat. Sampah yang dihasil semakin bertambah tetapi tapak perupusan sampah semakin berkurang. Jika hendak membangunkan tapak perupusan sampah pula memerlukan kos yang tinggi dan juga menghadapi masalah kekurangan tapak yang sesuai. Terima kasih Encik Aiman. Persoalannya sekarang, adakah cabaran-cabaran tersebut boleh diselesaikan? Jawapannya terserah atas pilihan kita semua. Sebagai penggolongan, diminta kerjasama semua pihak agar memandang serius terhadap isu pengurusan sisa pembejar. Menjaga kebersihan sesuatu kawasan tersebut adalah penting untuk menjaga keselamatan, keselesaan dan kesejahteraan bersama. Laporan daripada TV Tani Anak Perempuan Gogil Labanan. Sekian, terima kasih.